memperbaiki bacaan Quran. Tahsin maksudnya tajwid. Kita nak memperelokkan bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Dan di samping itu kita akan masukkan juga lah ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi hari ini rasanya kita tak baca lagi pun, kita nak kenal dulu Quran. Sebab pepatah Melayu pun kata apa dia? Tak kenal maka tak cinta. Kenal baru boleh cinta. Cinta mana? Cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran. Baru kita berasa nak. Kalau tidak, tak ada lah rasa untuk merangsang perasaan kita untuk belajar Quran. Mesti dulu kita nak rasa cinta kepada Quran kita. Baru kita sanggup berkorban untuk dia. Kalau kita tak ada rasa cinta, susah kita nak berkorban kepada benda yang kita tak cinta. Kita cinta pada seorang. Bila kita cinta seorang, sanggup berkorban lah untuk dia apa saja. Kalau tak ada rasa cinta, tak ada perasaan, apa-apa tak kerti lah. Jadi Al-Quran pun macam tu juga. Al-Quran pun macam tu juga. Baik. Yang pertama, kita nak kenal dulu Al-Quran tu apa dia? Al-Quran tu, apa maksud Al-Quran? Al-Quran tu sendiri maknanya qiraah. Qiraah tu bahan bacaan. Quran tu bacaan. Tapi bukan sekadar bacaan. Itu dari sudut bahasa. Kalau dari sudut istilah, Al-Quran itu maknanya kalamullah yang bermukjizat, yang diturunkan kepada Nabi SAW. Yang pertama, Al-Quran itu dia kalamullah. Tapi kalau kita belajar tauhid, dia perinci diri lah. Ada kalam yang disebut itu mahfuz tu lagu mana? Yang kalam yang kita baca Quran tu macam mana? Yang kata kalam qadimullah tu, kalam yang qadim, yang tidak ada permulaan baginya. Itu macam mana tu? Itu kalau maksud tauhid lah. Itu bincang dalam ilmu tauhid. Kalamullah itu yang bermukjizat. Bermukjizat ni apa maksud? Bermukjizat ni maksudnya tidak ada sesuatu pun daripada makhluk Allah, siapa pun daripada Allah tak boleh mendatangkan macam Al-Quran. Al-Quran yang kita baca hari ini tak ada siapa pun boleh tiru. Daripada zaman dia diturunkan sampai hari ini. Orang cuba tambah, tak boleh. Orang cuba beri kurang, tak boleh. Masalah adalah juga macam lain dengan kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Injil, kitab Taurat, Zabur lagi kitab-kitab yang sebelum tu dia tak ada yang asli lah. Kalau ada pun mungkin dia bersimpan tak tahu mana. Yang ada lagi yang diguna pakai Injil dan Taurat itu Injil ataupun Taurat yang dah diubah, yang dah dibuang isi kandungan dia. Jadi macam-macam. Sebab dia, sebab tak ada siapa pun yang menghafal kitab Taurat, kitab Injil. Tapi kitab Al-Quran dihafal oleh ribuan orang. Mungkin tak ada orang dalam dunia ni. Daripada zaman Rasulullah sampailah kita pada hari ini dihafal oleh ramai orang. Cuma ingat, tapi ramai orang hafal. Dan dipendam saja kalau himpun masa puluh ratus. Kalau kita tengok lah Mat Tafiz saja, kita tengok di Mat Tafiz. Berapa Mat Tafiz dipendam. Himpun tu dekat sini pun ada kan? Jadi ya, tunggu. Ni. Ya, banyaklah daerah kan kalau himpun lama. Kalau kita di sekitar saja ratus. Jadi Al-Quran Allah Taala pelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu hafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Jadi itu mukjizat Rasulullah. Mukjizat ni bagi dua. Pertama mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi. Contoh ni dulu, contoh yang pun panjang, tak baca lagi lah hari ni, minggu depan. Tapi kita dah kenal dulu betul Al-Quran ni. Mukjizat hissi ni mukjizat yang kita boleh nampak, yang kita boleh tengok, dan boleh dah tak ada lah hari ni. Contoh macam tongkat Nabi Musa. Apa nama, dulu Nabi Musa pernah menghidupkan orang mati, Nabi Isa pun pernah menghidupkan orang mati. Kemudian Nabi Isa pernah jadikan seekor burung daripada tanah. Dia ukir, dia tulis, dia lakat, dia hembus, keluar jadi burung betul. Itu dah tak ada lah hari ni. Kita tak nampak dah.
Waktu zaman Rasulullah, waktu zaman Nabi dulu, waktu zaman Rasul, kita boleh nampak. Bila mereka meninggal, bila mereka wafat, tak ada, habis sekali dengan mujizat isti tersebut. Tapi kita lagi ni, yang Quran mujizat apa? Mujizat maknawi. Sampai hari ni ada. Cuma kita kena belajar, kita kena faham bahawa kita nampak kemujizatan Al-Quran ini. Itu contoh bahawa mujizat. Sebab dalam Quran, dalam beberapa kali dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala cabar manusia untuk buat macam Al-Quran. Tak ada siapa sanggup ni, tak boleh siapa pun buat. Fa'tu bi surah. Kalau hamba ragu-ragu fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalau hamba ragu-ragu tentang Al-Quran ini, Al-Quran ini mungkin dia kata bukan Al-Quran Muhammad yang cipta, Muhammad yang apa nama, yang reka. Kalau betul apa buat macam Al-Quran juga, tak ada siapa boleh buat. Sedangkan Al-Quran, waktu turun Al-Quran tersebut, Al-Quran itu turun di tengah masyarakat Arab yang sangat hebat, mahir dalam sastra Arab. Dia buat syair, bahasa-bahasa yang indah. Dia buat pertandingan pula, siapa dia syair, siapa bahasa, dia boleh tulis syair yang baik-baik, yang cantik-cantik, semua dia akan menang dan akan dilekat digantung di Kaabah. Sebab macam ni banyak karangan Arab itu hebat dalam sudut, dari sudut bahasa Arabnya, keindahan bahasa. Tapi bila turun Al-Quran, semua tercengang. Sebab dia tahu tak ada siapa pun mampu manusia untuk buat macam Al-Quran. Bahasa dia, ialah kita mungkin tak faham, tapi dalam Al-Quran tu terlalu indah, terlalu hebat. Cuma kita nak kena teliti, nak kena belajar bahawa kita nampak kehebatan Al-Quran. Jadi Rasulullah dia ada dua, mukjizat hissi, mukjizat maknawi. Itu antara pembahagian ulama lah. Ada lagi dah yang dibagi mukjizat kepada beberapa bahagian. Kita cerita yang ni sajalah. Baik. Al-Quran adalah mukjizat hissi. Bermukjizat maksudnya tak ada siapa pun yang mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Daripada zaman Rasulullah sampai zaman Allah, tak ada siapa pun. Mungkin kita baca tengok alah dah baca biasa aja tulisan Arab, tapi tak, bukan macam tu. Sampai hari ini Al-Quran tak habis dikaji. Sampai hari ini Al-Quran bila dikaji, ada saja orang masuk Islam disebabkan dia kaji Al-Quran. Saintis masuk, berapa ramai saintis masuk Islam sebab dia kaji. Berapa orang yang dia baca Al-Quran bertambah keimanan dia disebabkan dia baca Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah mukjizat. Dia bukan setakat itu, tapi dia memberi kepada kita panduan, dustur, perlembagaan dalam kehidupan. Semua benda, semua disebut dalam Quran, semua kita dapat rujuk dalam Quran semua. Cuma kita nak tengok apa benda. Kadang-kadang kita belajar, kadang-kadang kita hidup, kita pun tak pernah kenal Quran, kita pun tahu apa yang ada dalam Quran. Jadi kita nak kenal. Selain daripada kita nak baca, kita nak faham isi kandungan Al-Quran. Baik, itu mujizat. Dia bukan takat itu, yang paling hebat lah kita baca dalam surah Isra. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya biasakan lori ke apa bunyi kan. Kalau kata boleh tutup, ada ekor pula tetik kalau tak nak. InsyaAllah akan datang. Ekor pasal apa nama, duduk tepi jalan, berderas sikit. Kadang-kadang hak deras tu bunyi deras 20 km sejam je pun. Apa dia tadi ni, kejut tadi ni, apa orang tadi? Sekiranya kamu menghimpunkan manusia dan juga jin untuk berbincang sama-sama. Manusia dan jin boleh duduk sekali ni. Mari duduk sekali, kita bincang, tengok kita nak buat macam mana Al-Quran ni sebiji macam Quran. Tak boleh buat. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jin tak buat, manusia tak buat. Bincang sama-sama depan tak boleh juga. Itu Allah Taala cabar supaya macam tu. Baik. Dan beberapa tempat Al-Quran, kita contoh sikit lah. Al-Quran adalah kalamullah
yang bermukjizat. Mukjizat maksudnya tak ada orang makhluk lemah untuk mendatangkan seperti mana Al-Quran. Maknanya pastilah Al-Quran itu dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya menyampaikan kepada kita. Baik. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uraian itu sejarah kita akan ringkaskanlah. Uraian turun kepada Rasulullah sallam pertama kali wahyu di mana? Di Gua Hira. Ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awal turun wahyu itu suruh apa? Suruh kita baca. Pentingnya ilmu, pentingnya kita mengkaji. Kalau di Malaysia dia buat kajian, Malaysia ni rakyat Malaysia ni kategori yang malas belajar kata, dibandingkan dengan negara-negara macam di Korea, di Jepun, negara yang bukan Islam yang rajin kita baca. Ada berapa banyak buku yang ada di rumah kita. Sekarang kita baca berapa? Kita baca apa? Baca lah Facebook, muka buku. Facebook tu buku juga. Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Baik. Jadi diturunkan kepada Rasul satu ayat yang terakhir. Nanti kita tengok ada benda ayat yang pertama turun iaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat. 5 ayat itu diletakkan di belakang juzuk yang ke-30. Nanti kita akan sebut lagi. Pasal Al-Quran dia tak ikut turutan penurunan. Kalau ikut penurunan asal Iqra tu bukan Fatihah. Tapi dia letakkan di surah yang ke bawah 96. Ya. Surah Al-Alaq tu surah yang ke-96. Surah ayat yang terakhir turun ayat 281. Tidak. Surah Baqarah. Sebelum ayat hutang tu 281. Wattaqu 281. Surah Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tapi surah Baqarah ada kedua. Jadi di situ ada apa? Ulama sebut ada satu susunan ayat Al-Quran. Susunan ayat Al-Quran, susunan surah itu adalah tauqifi. Kan taufiq. Satu taufiq, ni tauqifi. Ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat yang terakhir turun dalam surah Baqarah. Sedangkan surah Baqarah ni ayat yang surah yang kedua. Jadi penyusunan ayat-ayat Al-Quran, penyusunan surah-surah Al-Quran yang surah turun, surah Fatihah dulu, lepas tu surah Baqarah, surah Al-Imran, sampailah surah An-Nas. Semuanya itu tauqifi. Tauqifi itu adalah arahan ataupun perintah daripada Rasulullah. Jadi bila Rasulullah perintah ataupun arahan Rasulullah, maka ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu sunan itu. Tauqifi namanya. Tauqifi ni maknanya telah diperintahkan macam tu. Rasulullah kata, contohnya bila turun satu ayat, wa hadhihi al-ayah. Jadi kata, kamu letakkan ayat yang baru turun ni di sini, di sini, di situ. Dia abang, Rasulullah abang. Rasulullah abang, okey, surah yang pertama surah Fatihah, yang kedua Al-Baqarah macam tu. Kan surah Al-Alaq dia surah selepas surah apa? Surah apa dalam Al-Quran? Surah Al-Alaq selepas surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, bawah itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat surah yang ke-96. Jadi semua tu ditentukan. Turun ayat, kadang-kadang turun ayat beberapa ayat turun. Rasulullah kata ayat ni umur dalam surah ni selepas ayat ni, sebelum ayat ni. Sebab tu dia kadang-kadang ada yang turun dia tak sama lah. Maksudnya dia bukan penyusunan Al-Quran hak lali ni, maknanya kita baca hari ni bukan ikut susunan penurunan Al-Quran waktu zaman Rasulullah tu. Maksudnya dia ikut
apa nama Rasulullah bila turun, Rasulullah kata ayat ni pun di sini, surah ni pun selepas surah ni dan sebagainya. Jadi Rasulullah pun bila jadi imam, dia tunjuklah, dia baca lah, oh jadi di situlah penyusunan. Baik. Kalau kita sedang kita bahagi ayat Quran ni, dia ada makiyah, dia ada madaniyah. Makiyah, madaniyah ni ada surah ataupun ayat yang turun waktu Nabi duduk di Mekah sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah. Ada ayat yang turun selepas Nabi berhijrah. Itu nama ayat itu madaniyah, jenis Madinah. Yang turun waktu Nabi lepas duduk di Madinah. Yang makiyah, ayat-ayat yang turun waktu Nabi duduk di Mekah lagi sebelum berhijrah. Tapi kalau kita tengok susunan dia, juzuk 30 tu, juzuk 30 tu banyak yang makiyah. Saya ingat boleh dikatakan semua juzuk 30 tu makiyah, tapi dia letakkan di belakang sekali. Maksudnya turun awal lagi. Surah apa nama madaniyah, contohnya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah letak di awal-awal. Surah Fatihah turun makiyah, ada kata turun 2 kali. Ada pendapat kata surah Fatihah turun 2 kali. Waktu Nabi duduk di Mekah, waktu Nabi duduk di Madinah. Tak ada masalah ayat. Tapi surah Fatihah antara surah yang terawal turun apa nama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah lebih poin. Nanti kita akan kenal lagi lah beberapa apa nama kita nak kenal tu. Katakan kita nak tahsin bacaan, tetapi kita nak memahami isi kandungan Al-Quran supaya aku kita cerita. Takat kenal nama, takat boleh baca, dia tak boleh pilih. Tapi bila kita kenal dalam, kita kenal jiwa, hati, budi dia apa semua, kita akan semakin sayang dengan Al-Quran. Okey. Turun melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang ketiga ni, yang pertama kalamullah, kalau boleh yang ni clear ni. Kalamullah, yang kedua turun kepada Rasulullah bermukjizat. Yang ketiga turun kepada Rasulullah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maksudnya sebelum hijrah. Sebelum hijrah 13 tahun, dan selepas hijrah 10 tahun lah, 23 tahun campur. Melalui perantaraan malaikat Jibril. Perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril main dekat Nabi untuk sampaikan wahyu melalui 4 sebut ulama ulumul Quran 4 cara. Yang pertama dengan main dengan rupa asal. Malaikat Jibril main dalam rupa asal, main kat Nabi turun wahyu. Jadi kalau malaikat Jibril ni mana? Disebut dalam riwayat malaikat Jibril ni ada 600 sayap. Tak ada nak bayar. Kalau betul dia punya bentuk tu besar, hebat, sayap banyak dan sebagainya. Wallahu a'lam kita. Dikatakan bahawa Sayyidina Ibnu Abbas pernah melihat malaikat Jibril, dan akhirnya hayatnya dia buta melihat Jibril dalam rupa bentuk yang asal. Cara yang kedua, malaikat Jibril main kat Nabi dengan cara menyerupai seorang lelaki. Biasanya memang dia sampai ke wahyu kepada Rasulullah. Dan kadang-kadang sahabat boleh nampak lelaki ni. Contohnya kalau kita biasa dengar hadis yang kita kata popular, Rasulullah duduk dengan para sahabat di bawah pokok, duduk berhimpun dengan para sahabat buat kuliah pengajian ilmu. Tapi duduk ni rapat-rapat, lutut belakang lutut. Kalau kata daun jatuh, dia tak jatuh ke tanah, dia akan jatuh atasnya bawahnya rapat-rapatnya. Kalau turun jatuh ke bawah pokok ni, jatuh habis orang ini kan, tak apa lah. Jadi bila Nabi duduk bermuzakarah, berkuliah, ceramah, menyampaikan ilmu kepada sahabat, ada seorang lelaki main terus dia lintas, dia lalu ke antara sahabat, dia terus main kat depan Rasulullah, lutut belakang lutut, rapat terus dengan Rasulullah.
Dia tanya apa iman, apa Islam, apa ihsan, apa tanda kiamat. Habis tanya, Rasulullah jawab, dia kata betul. Dia sendiri kata betul. Jadi sahabat heran, apa dia tanya, Rasulullah jawab, dia kata betul. Habis. Jadi bila balik, orang ni balik, Rasulullah tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ya Umar, hantar siapa mai tadi? Siapa mai tadi?" Hak mai itu Jibril. Dia mai itu untuk ajarkan kamu agama kamu. Itu Jibril mai nak semua. Ada dikatakan bahawa dia selalu malaikat Jibril ni selalu mai dalam bentuk seorang sahabat Nabi yang cantik rupa paras, handsome. Dia satu kalbi sebut itulah. Nama sahabat Nabi itu. Jadi dia mai tu dalam keadaan yang putih bersih, baju pakaian rambut yang hitam, berkilat, minyak, muka yang bersih elok. Jadi tak nampak kesan-kesan dia sebenarnya main berjauh kau. Tapi semua orang tak kenal siapa dia main terus. Terus dua yang kedua. Yang ketiga, malaikat Jibril mai sampaikan wahyu pada Rasulullah dalam bentuk bunyi loceng. Wallahu a'lam macam mana bunyi loceng. Macam bunyi loceng. Jadi bila antara semua cara bentuk dalam macam bunyi loceng ni, ini paling berat. Pada satu ketika Rasulullah tidur atas pangkuan sahabat. Kemudian malaikat Jibril mai dalam bentuk yang macam tu untuk sampaikan wahyu. Sahabat ini rasa macam nak patah paha. Nak patah tulang paha pasal berat. Nabi berpeluh-peluh. Dia turun ayat Quran. Itu ketiga. Yang keempat, dengan cara terus dimasukkan ke dalam hati Nabi terus ingat. Bila turun Al-Quran pada Rasulullah terus panggil para sahabat. Panggil sahabat, Rasulullah bacakan kepada para sahabat, dan para sahabat pun mulalah dia mengapai, ada yang tulis, ada yang menghafal, dan dia tulis. Ada beberapa kategori sahabat. Ada yang sahabat main yang boleh menulis, dia hafal, dia tulis. Ada yang dia tak pandai tulis, dia sekadar menghafal tu. Saat Rasulullah cerita, Rasulullah baca Al-Quran, dia pun hafal yang tak ditulis. Tambahan pula waktu tu alat tulis tak macam kita hari ni ya. Kita ada alat tulis banyak sampai kadang-kadang kita tahu buang tu pen, kertas, stop itu juga. Jadi itu cara bila Al-Quran turun pada Rasulullah panggil para sahabat untuk dibacakan Al-Quran. Para sahabat ni pekat puluh masing-masing menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Sebab kita nak kena cerita benda ni kerana itu asas daripada pembelajaran Al-Quran, hafaz Al-Quran. Ada pula pemikiran hari ini, suara-suara yang tak apa-apa nak clear, tak apa-apa nak shock kita dengar. Dia kata, apa Al-Quran bukan ni pun bukan benda penting. Yang penting kita faham kandungan Al-Quran. Dia tak Al-Quran tak apa lah. Dia tak bagi, dia kata Al-Quran ni bukan ada orang. Sampai ke kalau tengok sirah Nabi hafal Al-Quran, Nabi ajak hafal Al-Quran. Bukan setakat itulah, ajak juga untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebab tu kita dengar, kalau kita dengar Sayyidina Umar dia hafal surah Al-Baqarah 10 tahun. Bukan pasal dia lemahnya, tak ada. Sebab dia hafal tu, maksud hafal tu, dia bukan tak hafal, tapi dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Jadi isi kandungan surah Al-Baqarah itu sendiri. Sampai macam tu dia faham satu. Surah Fatihah kita nak hafal lah, faham detail lagi. Surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas, faham dekat mana kita faham surah Al-Ikhlas. Katakan nama surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas sendiri pun kita dah pening lah. Pasal apa pening? Pasal nama surah Al-Ikhlas, tapi dalam tu tak ada satu pun tulis Al-Ikhlas. Ada tak?
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlasnya? Kita baca surah Al-Falaq kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Kan nama dia. Kita baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbil nas. Tapi surah Al-Ikhlas tak ada Al-Ikhlas dalam. Maknanya ikhlas itu tersembunyi. Dalam hadis Nabi dia kata ikhlas itu macam semut hitam berada di atas batu yang hitam. Tambah malam kelam pula tak nampak lagi. Itu ikhlas. Surah Baqarah ada surah Baqarah an tasbahu baqarah ada. Surah An-Naml disebut walin-naml. Tapi surah Al-Ikhlas tak ada nama sebut kalimat ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Jadi banyak rahsia Al-Quran yang kita nak kena kaji, yang kita kena teliti untuk kita tambahkan keimanan kita, untuk tambahkan keyakinan kita kepada agama kita, untuk tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mencintai Allah, untuk kita mencintai Rasulullah yang bawa Al-Quran itu. Baik. Kita sebut ni memiliki peran malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang sebut, kalau dalam bahasa Arab, siapa tak turun dalam bahasa Melayu? Senang sikit kan? Siapa tak turun dalam bahasa Inggeris? Siapa tak turun dalam bahasa Perancis? Turun dalam bahasa Arab. Nak apa? Dalam bahasa Arab ni pun satu bahasa yang bukan bahasa yang dahsyat, bahasa yang hebat, mempunyai perbandaran kata yang banyak. Tak ada bahasa macam bahasa Arab yang dia ada banyak vocabulary dia. Orangnya kataan dia juta, bukan juta. Lain tak banyak. Bahasa Melayu pun kadang ada setengah bahasa tu dalam dia punya perkataan dia beberapa ratus ribu sahaja. Hak Melayu hak ada banyak. Hak tu cakap tu pun hak ambil hak bahasa Arab, hak ambil bahasa Sanskrit, ambil bahasa tu apa-apa jadilah bahasa Melayu. Bahasa Arab berbeza daripada bahasa Arab daripada bahasa yang lain, relevan digunakan walaupun turun 1000 atau tahun yang lama yang lampau, tak ada orang tak ada lagi orang kata ayat-ayat Al-Quran, bahasa Al-Quran ini di bahasa klasik, tak ada kita bahasa klasik Quran ni. Jadi kita kata kalau kita cakap bahasa klasik ni, tengok bahasa Melayu klasik belum benar, di bahasa lama kan. Bahasa yang ada bahasa klasik. Tapi bahasa Al-Quran dia relevan daripada zaman Rasulullah sampai zaman ini, dan sampai daripada zaman Rasulullah sampai zaman ini masih ada orang yang mengkaji tak habis-habis Al-Quran. Baik, dalam bahasa Arab, kemudian ditulis di suhuf ataupun di mushaf al-maktubah, di mushaf. Jadi Al-Quran ni ditulis. Yang ni kalau nak cerita ni panjang juga, tapi kita cuba ringkaskan dalam masa beberapa kita nama ni. Al-Quran ni ditulis. Jadi Al-Quran ditulis pada zaman Rasulullah lagi. Bila turun Al-Quran, jadi kita dah sebut tadi, Rasulullah panggil para sahabat. Para sahabat diajarkan Al-Quran satu, dan di antara para sahabat yang pandai menulis, dia tulis Al-Quran. Tulis waktu tu ketika tu atas apa? Atas pelepah tamak, atas kulit binatang, atas atas batu. Ditulis macam tu. Kemudian dihimpunkan di rumah Rasulullah. Tu awal tu, tapi ditulis. Maksudnya siap Al-Quran turun 23 tahun, semuanya dah tertulis. Semuanya dah tertulis. Dia tak macam Taurat, tak macam Injil yang turun sebelum kitab sebelum Al-Quran. Jadi, tapi zaman tu tulisan tak macam kita. Jadi waktu tu dia macam tu lah, dalam dia selerak lah dia punya tulisan Al-Quran tu. Ada atas kulit, ada atas kayu, ada atas tulang, pelepah tamak dan sebagainya. Jadi situ waktu tu alat tulis pun dia dah tak macam kita pada hari ni kan. Tapi waktu tu masih belum ada titik, masih ada tarikh. Bila Rasulullah wafat, Al-Quran dah tulis semua, tapi tak ada terhimpun macam Al-Quran yang kita ada hari ni. Ataupun
kita bagi mushaf. Mushaf. Kita bagi mushaf, kita bagi Al-Quran. Kalau ikut guna mushaf. Mushaf boleh, mishaf boleh, mashaf pun boleh. Nak bagi fathah mim tu boleh, bagi kasrah pun boleh, bagi dhammah pun boleh. Cuba kita bagi Quran. Kalau pergi negara Arab biasanya umai mashaf tak pun. Macam tu. Kita bagi Quran tak apalah. Nak buat. Jadi kalau kita ikut sejarah penulisan sikit, supaya apa, kita betul-betul rasa ini khazanah yang ditinggalkan oleh kita kan. Taraktu fikum amrayn, Nabi kata kan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Apa dia? Al-Quran dan sunnah. Baik. Jadi bila Al-Quran ni dia biar lagu tu je dah. Bila Al-Quran ni boleh jadi sebiji macam tu, macam kita Al-Quran jadi sebiji, macam ni contohnya kan. Bila Rasulullah wafat, diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu tu berlaku pemberontakan, berlaku orang tak bayar, orang murtad, kemudian orang tak bayar zakat. Dia kata Rasulullah dah mati, dah wafat dah, habis. Jadi kita pun ada yang balik kepada agama lain, ada yang kufur balik, ada yang tak bayar zakat dan sebagainya. Maka berlaku peperangan di Yamamah. Nama peperangan di Yamamah. Antaranya dia peperangan dengan Musailamatul Kazzab. Ini kau nama betul yang sebutan yang betul. Apalah, Nabi palsu. Bila berlaku peperangan Yamamah, ramai para sahabat yang hufaz, yang hafal Quran meninggal dunia, yang gugur syahid. Ramai syahid. Ada satu riwayat sebut 70 orang sahabat yang hufaz Al-Quran yang gugur syahid. Ada yang kata sampai 700 orang sahabat bertumpu dengan orang geng Musailamatul Kazzab, sampai menimbulkan kebimbangan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar tengok keadaan ni, dia kata notebook tak bagus ni, tak bagus. Jadi dia cerita kalau berlarutan habis sahabat yang meninggal dunia, yang gugur syahid, tak ada Quran. Kalau tak ada orang yang hafal Quran, macam mana generasi sampai generasi selepas itu akan nak baca Quran macam mana? Kalau tak ada orang hafal. Dan pembelajaran waktu tu ya begini lah, sampaikan sudah hafal. Ya tulis Quran mana ada, kita ada Quran, kita boleh baca, kita ada. Baik. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar pergi ke Sayyidina Umar pergi ke Sayyidina Abu Bakar menyatakan kebimbangan. Apa kata kalau kita tulis Al-Quran dalam suatu mushaf, dibukukan, ditulis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mula-mula dia bimbang, dia rasa boleh ke? Pasal Rasulullah tak pernah suruh. Yang ni cerita ni orang kata bid'ah Nabi buat, Nabi tak buat ni. Nabi tak buat. Yang pertama sekali yang sahabat buat apa dia? Tulis Al-Quran dalam satu mushaf lah, dalam satu buku macam ni. Bid'ah lah. Kalau kena ikan itu bid'ah. Tak ada waktu tu. Rasulullah pun tak ada suruh. Cuma memang ditulis tapi tak ada SPD macam ni. Sayyidina Umar bincang dengan Sayyidina Abu Bakar. Asalnya dia pun ragu-ragu juga, gusar juga, boleh ke buat ni, pasal Nabi tak suruh buat pun. Dia pun, tapi bila bincang balik, terdapat masalah yang besar kepada umat, maka baru ditulis Al-Quran itu dalam satu mushaf. Kalau tidak selera kan, batu, kulit, lepas tamak, itu kan boleh kita contoh-contoh menjadi buku, buat apa dah. Okey, baru ditulis, dilantikkan Zaid bin Sabit untuk Zaid bin Sabit, sahabat yang memang dia pakar, yang dia memang yang ikut, memang dia orang yang ahli dalam Al-Quran, disuruh, diminta dia mengetuai panel untuk tulis balik Al-Quran dalam mushaf. Maka jadilah mushaf Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar punya mushaf. Baru satu waktu tu.
Dan tak ada titik, tak ada baris. Waktu tu tak ada titik baris. Kita ada ada titik, ada baris, baca salah lagi. Tak. Ba baca ya. Ain baca ri. Kita waktu tu tak ada titik, tak ada baris. Sampailah zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman berlaku lagi kekacauan dari sudut qiraat pula. Panjang punya cerita. Lepas tu ditulis pula, disalin pula Al-Quran mengikut riwayat. Ada yang kata 7, ada yang kata 5, ada yang kata 6, tak apalah. Al-Quran itu disalin balik, dihantar pula pergi ke negeri-negeri ataupun negara-negara Islam ketika itu. Hantar di Iraq, di Basrah, di Mekah, di Syam, ada kata yang di Bahrain, ada beberapa tempat, dan tempat-tempat itulah dihantar bersama buku Al-Quran. Nah, apa kata apa? Setakat mushaf ataupun buku saja pi tak cukup, dia mesti hantar buku pi mengaji. Jadi Al-Quran ni bukan jenis yang kita mengaji memiliki buku, tapi mesti kita berhadapan dengan buku ataupun dipanggil dengan talaqi musyafarah. Sebenarnya bukan ilmu Quran saja, termasuk ilmu hadis, ilmu fiqh, agama Islam ini mestilah dia punya cara pengajiannya adalah berdasarkan kepada talaqi musyafarah. Yang ni kita kena faham. Sebab ada orang dia pun tak mengaji kat semua, main mengaji kan, tapi tak puas mengaji tak faham. Kita ada YouTube, buka YouTube, tengah YouTube saja. Kan tak tahu apa-apa, buka Google. Tok guru dia Google, tok guru dia YouTube. Jadi tak tepat. Itu yang kadang-kadang kita tengok ramai pemikiran yang menyimpang kerana dia tak mengikut sistem pendidikan Islam yang sebenar. Apa dia? Talaqi musyafarah. Kadang baca buku ya, baca buku lepas tu duduk bising sana sini, tak betul ilmu, tak betul ini, tak betul sana bin ngaji sendiri, faham sendiri. Baik. Selesai yang tu mushaf, kemudian dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Berapa ayat Quran yang ada? Ayat Quran yang kita baca, mushaf yang kita baca hari ini ada sebanyak 6,000 ayat dia, 6,236 ayat. 6,236 ayat. Awal mula Al-Quran mushaf Sayyidina Osmani. Kalau kita kata resam Osmani tu kita faham. Resam Osmani tu ialah resam yang ditulis, tulisan. Resam itu tulisan yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sampai kita hari ini guna resam Osmani lah. Dia ada beza sikit dengan tulisan Arab yang biasa. Ada beza sikit, ada beza. Nanti kita ceritalah. Kalau kata boleh lama ni, saya ceritalah benda-benda yang tu. Contoh. Contoh kita tulis. Contoh Maliki Al-Alamin pun sama. Al-Alamin. Ikut tulisan biasa ada alif macam ni. Tapi Quran yang kita dulu baca Al-Alamin. Lagu tu. Alif kecil tak ni. Maliki dia macam ni. Ada alif kecil tak ni. Terus sama ni. Tapi dia ada beberapa mushaf yang dihantar. Jadi Al-Quran yang zaman Sayyidina Abu Bakar tu, dia disalin kepada beberapa mushaf, beberapa mushaf yang dihantar ke Syam. Disebutlah tu. Hantar ke Basrah. Basrah ke mana? Iraq. Hantar ke Basrah. Pergi apa lagi? Kufah, Mekah, di Madinah sendiri. Di Madinah. Kemudian ada Mus'haf Imam. Ini yang disimpan oleh Khalifah. Ada bentuk riwayat di Bahrain dan sebagainya. Cuma dia ada di sini, dia beza sikit sebab berbeza qiraat. Payah contoh ni. Terus ada contoh lagi lah. Ini
cukup dekat tu. Mulai surah Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Okey, baik. Baru ada lagi ni. Dulu ni mana dah tanda ayat Quran sebiji. Kita boleh tengok dalam search dalam handset kita tu, Quran Besar Osmani yang dulu punya tu disebut. Tak ada titik, tak ada baris, tanda-tanda apa pun tak ada. Tapi lagi dia ada tanda. Yang 36,236 ayat tu dibahagikan pula kepada 30 juzuk. Juzuk 30. Dalam juzuk tu dia dibahagikan kepada dua setengah. Kalau kita pasal lah kan ada bulan, ada bintang Quran tu kan. Itu dia dah bukan bintang saja ikut suka nak pergi ni dah. Ada pasal kan. Juzuk tu bagi dua tu bagi empat. Empat tu maksudnya itulah yang dikatakan ain, dulu orang panggil ain ataupun dikatakan makrah. Quran ni kalau buka boleh kita tengok. Jadi juzuk satu, kalau kata juzuk satu dia bagi kepada dua hizib. Okey, 6,236 ayat. Saya cerita pasal baru ni kawan tanya tanpa ni kan. Dia bagi kepada 30 juzuk. 30 juzuk bagi dua. 30 juzuk. Setiap juzuk tu bagi dua. Bagi dua tu boleh dia nak hizib. Hizib. Setiap hizib dia ada 4. 4 tu makrah ataupun ain. Dalam Quran ni apa? Bintang pun. Bintang. Kalau surah Baqarah mula dengan apa? Fatihah kan? Mula Fatihah. Yang kedua apa nama? Innallaha la yastahi. Innallaha la yastahi. Yang ketiga at-ta'muru bin-nas. Ini semua tu Pak untuk bagi budak kita lah. Yang keempat afatun ma'ruf. Lepas tu walaupun jahat aku yang kelima. Tu faham tu walaupun jahat aku tu yang faham dia tu ni. Dia punya orang dia bintang. Ini dah. Yang ketiga bintang tu orang makrah ataupun tempat baca tu. Tu yang kedua. Jadi dalam satu juzuk dia ada bintang tu ada 8. Tu yang kita nak tahu. Tu hizib ada berapa? Hizib ada 60. Ni ada 60. Hizib 1, hizib 2, hizib 3, hizib 4, hizib 5, hizib 6. Kalau tengok parti itu betul kan, saya tunjuk. Okey, saya tunjuk ni. Ini Quran pasal suka Quran mana? Itu tak apa. Laptop gerak mata. Kita tengok Ni nak kena dulu Quran ni. Juzuk 1 ada hizib ni. Ni hizib 1. Ni hizib al-hizb ni kecil je. Robok ni 1/4. Subuh 1/4. 1/4 yang kena hizib 1. Jadi daripada sini sampai sini 1/4. Kemudian 2/4. Ni 2/4. Ni 10/2. Dia tu setengah. Yang kita tu ini kan 3/4. Macam tu. Yang ni habis masuk ke bawah. Masuk ke bawah. Kemudian yang ni dia kata robok mungkin bawah. Dia pecahan. Pecahan dia. Boleh. Boleh faham tu.
Okey. Ini setiap juzuk dia ada pecah. Pecah ada mana? Sini sampai sini. Buat rubuk ini sini. Ini pecahan tu, pecahan. Kemudian dua. Ini dua bagi orang ni. Rubuk, dua, tiga. Setiap tu dia ada 8. Dia ada 8. Jadi itu semua ada 8. Ya, 8 pecahan. Jadi setiap pecahan tu paling sikit 2 muka. Paling sikit 2 muka. Paling banyak lebih kurang 3 muka. Hak 8 tu. Jadi kalau kita bahagi, maknanya setiap juzuk ada berapa muka surat? 20. Setiap juzuk 20 surat, 10 line. 10 line. Jadi kalau kita kata 8, maksudnya 8 kali 2, 16 macam itulah. Ada yang dua, ada satu makrok ataupun satu satu bahagian tu, satu pecahan tu ada yang selai cukup tu sepokoknya, ada yang selai setengah, ada yang tiga muka. Faham tu? Contohnya kita bagi kita tengok ni. Wa idistasqa muka surat 9. Tengok muka surat 9. Muka surat 9 tu sampai berapa? Sampai muka surat 9. Kalau kita tengok balik muka surat. Muka 10 no. Satu muka selai lebih sikit. Apa? Selai lebih sikit. Untuk satu bahagian tu. Satu ni. Jadi kita dah bersarut tapi kita tak tahu. Baik. Okay, selesai tak? 4 sebuah. Jadi untuk pengenalan Al-Quran cukup dekat tu. Kita ambil tu. Setakatlah ada tanya apa. Ada jawab. Ada apa orang? Dia belajar terus ni. Dia belajar terus. Saya ramai 2 buku tajwid. Yang pertama yang saya cantik guna ini tajwid Al-Quran Rasam Osmani Haji Abdul Qadir Liu Al-Azhari. Yang ni saya. Kalau tak ada ikutlah mana tak apa. Tapi saya ingat yang ni agak lengkap. Agak lengkap. Yang ni hak orang. Dia ada Jawi, dia ada Rumi. Ada Jawi, ada Rumi. Kalau kata saya ingat kalau ada apa-apa pun selepas ni untuk tajwid kita akan rujuk yang ni lah. Kita akan baca juga tajwid. Teori kita akan baca teori dan praktikal. Praktikal kita baca, teori kita nak tahu juga macam mana secara teori. Baik. Jadi ada sebut situ kalau disebut ni pengenalan ilmu tajwid. Kemudian ni syok ni makhraj huruf. Dia tunjuk gambar kan huruf apa? Huruf huruf mat ni lagu mana? Lidah kita bentuk dalam kita macam mana kan? Hamzah, ghain, huruf kaf, huruf lam, ra, lidah tu pergi ke mana? Dia ada sebut dia. Contoh kita sebut huruf mim. Huruf mim mesti kita sebut tutup mulut. Ab. Contohnya ab. Ada orang sebut huruf mim tak tutup mulut. Tak bunyi, tak jadi. Apa mesti tutup mulut? Bakal dia tahu mana? Bibir mulut. Itu kita akan belajar kita. Kemudian ada sifat-sifat dan sebagainya lah kita akan tengok. Baik. Kita masuk sikit. Yang ni saya masuk sedikit pasal tajwid ni. Ataupun kita nak baca Fatihah minggu depan lah. Minggu tadi kita akan mula dengan surah Fatihah. Yang ni saya cerita dulu tentang pengertian ilmu tajwid. Kena tahu kita belajar tajwid kita tafsir Al-Quran ni apa benda. Tajwid
asas yang 10 yang menjadi dasar kepada ilmu tajwid. Maksud tajwid tahsin. Tahsin tu maksudnya memperelokkan. Maknanya kita baca, kita mengaji Al-Quran ni, tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran ni supaya kita nak elokkan bacaan Al-Quran ni. Sebutan kita dari sudut tajwidnya, dari sudut lahjahnya, dari sudut fasahahnya. Fasahah ni kefasihan sebut. Kalau suka sebut ni, kita nak sebut macam Arab sebutlah. Walaupun kita orang Melayu, takkan benda kita boleh dah. Jangan nampak Melayu sangat. Tambah hak yang Jawa boleh tahan pun sangat. Tambah hak di Jawa apa ni biasa ingat, kita dapat tak video. Hak Jawa, dia pun buat lagu Jawa Al-Quran. Al-Quran ada lagu dia sendiri, lagu Wabayati, Hijaz, Soba dan sebagainya kan. Ni pendang ni kira tu hebat ramai ni terlalu. Tiba-tiba di Jawa ni buat kita lagu Jawa. Kita dengar opening lah. Lagu Jawa dimasuk ke lagu Quran. Tak boleh, itu haram. Dosa. Ia lagu-lagu yang dibenarkan saja untuk kita baca masuk dalam Quran. Kita nyanyi lagu Hindustan. Lagu Hindustan tu kita bawa lagu tu masuk dalam Quran, baca Jannah ni. Tak boleh. Tak boleh kita bawa lagu Al-Quran seperti mana lagu ahli yang orang yang fasik. Kita baca Al-Quran, kita nak bagi orang dengar sedap. Kita baca Al-Quran nak bagi senang, kita buat lagu Kush Mutahi. Dulu aja zaman dulu lah ni saya tak tahu lah. Dulu kita dah tengok orang ustaz kan. Tapi Kush Mutahi ni, duduk selalu berdiri. Kush Mutahi, lagu tu lah ada orang kan. Kush Mutahi tu masuk dalam lagu Al-Quran. Tak boleh. Sebab antaranya bila kita bila kita lakukan dengan lagu Hindustan, contohnya Kush Mutahi, kita bukan teringat ayat Al-Quran makna tu, kita teringat tu Syahruhan dengan Kajol tengah duduk nari dekat taman bunga Haji kan, bawa lagu Jawa. Kita tengok apa? Teringat lah orang nyanyi Jawa tu. Jadi tak berapa mana. Al-Quran tu dia ada lagu sendiri yang kita baca. Ada 7 lagu tu kan. Jadi cuma kita tak belajar tak taradum sini, kita nak elok sebutan baca. Baik, menurut istilah ilmu tajwid, melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul serta memenuhi hak-hak setiap huruf, iaitu sifat aslinya dan mustahabnya, iaitu sifat yang mendatang. Yang ini kita akan tengoklah. Pertama, kita belajar ilmu tajwid. Satu, ilmu tajwid ni lebih kurang yang jenuh, yang panjang, yang pendek. Yang lebih sikit, yang agak susah dan sepatutnya dia yang pertama sekali kita belajar ialah makharijul huruf. Macam mana kita nak letak, kita nak tahu setiap huruf yang kita sebut itu mai daripada mana. Okay. Huruf alif, huruf ba, huruf ta dan sebagainya. Kita nak tahu yang itu. Lepas tu kita nak tahu juga sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf ni maknanya setiap huruf dia ada sifat dia. Macam kita keluar daripada perut ibu kita, dan setiap kita ada sifat yang tersendiri. Sekurang-kurang sifat dalam satu huruf tersebut, dalam satu huruf tu 5 sifat. 5 sifat. Yang paling banyak 7 sifat. Kita boleh pergi cerita macam ni lah. Kita ada 10 orang yang balik. Saya ada suruh 10 orang yang balik. Saya suruh. Ibu seorang, mak seorang. Jadi semua kami 10 adik-beradik ni keluar daripada perut, itulah satu perut, satu makhraj. Tapi sifat yang lain, saya macam lain, adik saya dua macam lain. Sifat dia mungkin ada anak sama, mungkin ada daerah sama, tapi lain-lain. Macam tu juga makhraj dan sifat. Jadi lagi susah sifat huruf kita nak belajar. Tapi sebenarnya kalau kita fikir susah, bila kita belajarlah sikit-sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita, mudah untuk kita belajar sifat. Contohnya huruf bot adalah huruf yang paling susah sekali lah nak sebut. Nak belajar semua tu. Huruf bot ni dia ada satu sifat yang special yang ada pada huruf lain. Apa dia? Sifat istitalah, memanjang sebut.
Memanjang tu bila kita sebut tu daripada belakang tepi lidah, daripada belakang tu sampai ke depan. Jadi bila kita sebut, dia tak boleh nak sebut cepat. Walau dia lain sebut. Jadi walau dia tak boleh jadi. Tepi lidah ni diangkat ke geraham atas sampailah ke depan, sampailah di depan. Itu dah cerita. Huruf jim dia ada qalqalah. Aj tu belakang tu. Kita baca surah Al-Lahab ataupun Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Kali itu kuat sikit sebab dia syadah itu. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ada qalqalah. Kalau falaq, maknanya kita tidak menyempurnakan sifat huruf qaf yang berhenti kat situ. Jadi kita nak tengok kat yang semua. Baik. Kemudian apakah hukum belajar ilmu tajwid? Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Kalau dalam komuniti kita ni ada seorang yang belajar, yang lain lepas. Tapi kalau tak ada seorang pun belajar, dosa. Tapi mengamalkan dia fardu ain. Semua orang nak betul baca. Ada orang dia belajar betul, tapi dia tak tahu. Ni hukum apa? Tak tahu apa. Ni hukum apa? Tak tahu apa. Tapi bila suruh dia baca betul, tak apa dia. Jangan sekarang dia tanya saya hukum apa. Baca boleh. Tak tahu. Jadi, tapi ada juga orang tahu teori. Ni hukum apa? Ifak Syafawi. Ni hukum apa? Ikhlas. Ni hukum apa? Ilmu Muslim. Baca tak betul. Jadi kita ni kalau nak duduk dan masuk teori pun betul, praktikal pun memang ada, gitu kan. Baik. Jadi fardu ain ni sebab semua orang akan baca surah Fatihah. Fardu ain kan? Kena bagi betul surah Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mana mat, tak mana syadah. Kita nak kena syadahkan dia kan. Bismillah. Tak boleh kita bismillah. Alhamdu sebut betul al. Tak mau alhamdulillah. Mau dengar sebut betul. Kalau betul-betulnya lagi, kena bagi betul-betul. Satu huruf yang fathah betul-betul kena fathah tu maksudnya buka. Al. Mulut kita terbuka. Al. Buka. Fathah tu sebab buka. Kasrah kita kena pecah. Kasrah ni maksudnya pecah. Pecah tu adalah mulut kita tu ke belakang. Dan bila kita ambil cawan ni, try tengok dia pecah. Dia tu agak-agak dia baru dah. Dia pecah tu lah, naik ke atas lah. Dia pergi ke bawah lah. Jadi mulut kita pun ke belakang. Jadi kita kata bis, mulut kita ke belakang. Bis. Sama ada ke belakang tu, dua-dua ke belakang. Bis ataupun sengit sebelah. Bis. Itu kasrah. Kalau kata guru saya, Ustaz Zaini dan beberapa lagi lah, bila sebut tu mesti nampak belakang. Buka. Dhammah tu saja muncul mulut. Dia temukan mungkin dhammah. Hamdu. Muncul nampak apa nama, iyyaka na'budu. Budu. Pasal dhammah tu waw. Asalnya dhammah tu asalnya waw. Sebut waw. Waw. Mulut kita tu. Dhammah tu maksudnya cantum. Bidang kita. Bau betul. Jadi sebab tu Al-Quran yang sebabnya kita baca dengan tartil, baca dengan perlahan, barulah kita dapat betul-betul menjelaskan satu-satu huruf itu dengan hukumnya, dengan hurufnya, dengan barisnya. Kuat. Kita baca kuat, orang yang dengar kita baca pun puas.
Okey, kemudian habis ni, lepas setengah ni. Kemudian baik. Tajwid ni tak mana kita bincang perbincangannya pada kalimah-kalimah Al-Quran. Hadis tak payahlah sebab tajwid. An Abi doakan Hurairah radhiyallahu anhu annan nabi, itu dengar doakan, tak payah. Walaupun ada ulama kata boleh juga kita baca hadis bertajwid, kena jaga tu. Yang patut yang kita kena jaga adalah Al-Quran. Jadi baca bertajwid. Ayat Quran je, yang lain tak payah bertajwid. Kita sebut Arab tu apa nama, duk senang sama-sama mereka. Ada boleh tajwid? Tak tajwid yang hentamnya. Quran saja, khusus Quran. Pasal dalam tajwid tu dia ada keistimewaan ataupun rahsia yang tersendiri. Dia punya terapi, dia ada terapi. Bisa dengar muzik terapi. Lepas susun musik tu untuk terapi minda, terapi badan kita. Al-Quran adalah sebagai terapi. Orang yang sakit diperdengarkan dia bacaan Al-Quran yang betul, yang bertajwid, yang betul makhraj sifatnya semua. Ada buat kajian di Amerika, satu hospital dibagikan dua bahagian pesakit yang bahagian ni mereka bagi dengar ayat Quran di samping ubat-ubatan sekali lah, ubatan semua lah. Hak yang ni tak dialurkan ayat Quran kepada mereka. Pesakit yang dialurkan kepada mereka ayat Quran lebih cepat sembuh daripada mereka yang tak dialurkan Quran. Sekadar rawatan saja. Aku dah kajian. Jadi kalau kita baca betul ayat Quran tu dengan tajwidnya, dengan huruf makhraj sebagainya, sebenarnya dia menjadi terapi penawar kepada tubuh badan kita juga akan sihat. Orang yang dengar pun akan sihat dengan kita baca Quran. Okey, yang keempat, kelebihan dia adalah semulia-mulia ilmu. Kita belajar Al-Quran ni, tajuk Al-Quran semulia-mulia ilmu sebab berkaitan langsung dengan Al-Quran. Ada pula hadis Nabi sebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebab baik kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita tak boleh mengajar, kita belajar. Orang yang mengajar pun belajar lagi. Kita belajar lagi Al-Quran. Sebab apa? Nak ambil kelebihan, nak jadi sebaik-baik manusia, sebaik apa nama orang. Siapa yang susun? Imam-imam qiraat. Apa faedah dia? Faedah dia untuk kejayaan dunia akhirat. Sebab dah cerita banyak, masa dah habis. Jadi tak cukup. Dia antara kelebihan orang yang berdamping dengan Al-Quran ialah besok di akhirat nanti dia akan naik darjat dengan banyak bacaan Al-Quran yang dia baca. Lagi banyak Al-Quran yang dia baca, lagi tinggi darjat yang dia akan naik tinggi lagi. Habis, tentu kita habis. Tentu kita habis menti. Jadi kita nak baca Al-Quran, gaji apa banyak supaya darjat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dunia akhirat, dunia akhirat. Dan saya orang tak nak tengok orang yang hafal Al-Quran apa nama ni menganggur tak? Setakat tak ada. Mesti dia ada benda. Duk cari sana sini tak buat macam duk ni kepala muslim duk buat tak tahu. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran, setakat dah ni kalau kita boleh tengok lah, kita kenal siapa pun tak ada yang mengganggu. Mesti dia ada. Dulu ni lain kan. Yalah, apa Al-Quran dah. Jadi tu imam je lah. Tu imam tak ada lah ni. Kan? Tu imam tak ada. Nak cari tu imam pun semua apa ya? Siap, daerah tu mesti ada masjid yang tak ada imam. Pasal apa tak ada imam? Tak ada siapa nak nanti siapa. Tak ada orang yang pergi. Kadang-kadang tu pasal kuat yang dulu main jadi imam juga. Baik. Jadi dalil dia waratil Quran tartila, namanya ilmu tajwid. Lagi masalah yang dibincangkan, apa yang dibincangkan dalam ilmu tajwid ni? Kaedah-kaedah yang kita belajar. Kita dapat satu kaedah,
kita aplikasikan untuk seluruh Al-Quran. Nanti kita tengok apa maklumat kita belajar ilmu tajwid ini, khususnya untuk kita memelihara lidah kita daripada salah menyebut ayat Al-Quran. Kita nak belajar itu tak dari sudut bacaan lah, tapi kita kalau boleh nak pergi sampai 4-5 peringkat ikut kajian 5 peringkat untuk kita bermuamalah ataupun untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita habis tahun ni dia ada 5 peringkat, 5 pedang. Yang pertama 5M. Ini yang disebut di Malaysia lah, pembudayaan Al-Quran di Malaysia ini kita bagi kepada 5M. Ini mengikut kajian Dr. Al-Muhammadi dalam Jurnal Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Baca ni, baca cara kan? Baca tajwid, makhrajnya, sifatnya, kemudian kalau boleh lebih lagi tarannum dan sebagainya. Yang kedua, menghafaz Al-Quran. Menghafaz Al-Quran. Jadi menghafaz Al-Quran ni salah satu. Mesti kita ni sepokoknya kita hafal surah Fatihah. Dan surah-surah yang kita baca dalam sembahyang, ayat-ayat lazim kita pergi hafal. Sebaiknya tentulah kita nak hafal semua dan kita nak ingat semua. Tapi kami tak beda. Oh ni nak menghafal surah pendek-pendek, wasyamsu wa betul kan, kali ini. Yang ketiga, menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran. Ada orang hafal Al-Quran, main tulis dia feel lebih. Menulis Al-Quran. Kita mungkin yang alah ni, yang kejor, jangan betul Al-Quran. Yang keempat, memahami Al-Quran. Memiliki tafsir-tafsir yang ada banyak. Memahami Al-Quran, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita faham apa maksud Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita faham apa maksud Alhamdulillahirabbil alamin. Tafsir banyak. Hak Melayu saja tafsir Hamka. Sekalilah Indonesia kan, tafsir Hamka. Ada tafsir Khul Haji. Ini tafsir melalui radio. Tafsir ini. Kalau di Kedah ada tafsir Nur Ihsan, Khadijah buat bekas Khadijah. Ada lagi tafsir Al-Quran apa namanya apa? Hak Malaysia ni apa? Apa? Ayat terbaik tu, yang Malaysia punya tu. Tafsir Al-Quran dia ada beberapa tafsir lah. Tambah hadis lagi banyak terjemahan. Okey, yang keempat. Yang kelima, mengamalkan, menghayati Al-Quran. Ini peringkat yang kelima, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Apa yang Quran sebut, kita buat. Apa yang Quran kata, kita amalkan. Contohnya sembahyang. Tapi bukan ketika sembahyang, banyak lagi ayat Al-Quran yang kita tak amalkan, yang kita nak kena lakukan dan sebagainya lah. Takat cukup, takat berayat. Jadi 5. Kita tak mana? Kita duduk tak mana? Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan nak tanya? Itu pengenalan lah, seringkat mungkin. Ada soalan nak tanya? Ya. Yang pokok ni Al-Quran yang nama-nama juga benar. Yang popular je di kalangan kita ayat Quran 6,666 ayat. Dulu waktu saya ambil tauliah dulu ni, Dr. Mufti yang bagi tahu, yang bagi taklimah pada kami tu kata nama mana bercakap kan. Ada waktu nama tu ustaz, baik mana ambil mana? Kita pun tanya dulu. Pasal kita mengaji, saya lepas maktabi tu saya terus ambil tauliah. Jadi selepas saya kami mengaji 6,236. Tak tahu kami pun dengar hak tu lah. Rupanya ada 6,666 ayat ini mengikut pendapat ulama tafsir. Menurut ulama tafsir, kalau dalam kitab ada ditulis dalam kitab Tafsir Munir Dr. Muhammad Zuhaili, dia 6,666 ayat itu adalah menurut pendapat ahli tafsir. Baik, kalau ikut ayat Quran ni, dia ada pendapat juga. Yang kita 6,236, yang kita punya mengikut kita ni, ikut yang ni, mengikut ulama yang bilang Al-Quran kufah 6,236 ayat. Hak yang lain tu ada yang kata 6,217, ada kata 6,220 pokok sikit.
guna 6,200 ayat yang adalah Quran yang kita baca. 6,200 ayat tu ada lah di mana-mana ada, kadang-kadang tu ayat tu dia kan dia sambung jadi panjang. Macam-macam lah kita contoh nanti ya, contoh amat panjang, contoh awil lah jawab ni dan maksudnya tak sah lah. Ini menurut Zat dapat nomor tafsir. InsyaAllah minggu ke depan ni saya akan memai yang 6,660 ayat. Dia kata awak kau si tengah kerja dia punya hantaran ke apa sekali 6,660 ayat. Allah ta'ala wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت